asaib. Al-jabair wal asaib. Okey. Jabair ni ialah belak-belak. Bahasa Melayu sebut belatan. Belak ni apa? Kita kata ialah balutan pada anggota patuh. Kiralah semi ke apa, balutan pada anggota yang patuh. Asaib itu balutan pada anggota yang luka. Jadi kadang orang balut kerana sebab luka, ada balut kerana sebab patah. Okay. Jabair jam'u jabirah wa hiya ribatun. Balutan yudha'u ala udwi al-maksu, yang diletak atas anggota yang patah, liyajbura, supaya dapat tampung dia. Wal asaib jam'u isabah, jamak pada isabah. Wa hiya ribatun, balutan yudha'u ala al-jurhi, yang diletak di atas luka, liyahfazahu minal awsakh, supaya terjaga daripada kotoran, hatta yabra'a, sehingga dia sembuh. Itu di hikmat dia lah. Jadi ahkamul jaba'i wal asaib. Al-maridul musab bi jurhin aw kasrin, orang sakit yang kena luka ataupun patah, qad yahtaju ila wad'i ribatin wa dawa'in, kadang-kadang perlu meletakkan balutan dan obat, alal jurhi awil kasri, atas luka ataupun atas patah. Wa qad la yahtaj, kadang-kadang tak perlu. Okey, baik. Fa in ihtaja ila wad'i ribatin, kalau dia perlu meletakkan balutan, maka wajib dalam keadaan ini 3 perkara. Orang yang nak balut tangan dia atau luka dia kena buat 3 perkara. Pertamanya, ayaghsila juz' as-salim minal udwil musab, dia basuh dulu anggota yang sihat daripada anggota yang sakit tadi. Jadi yang pertama, kalau nak ambil wuduk, apa perlu buat? Anggota yang tak terbalut, yang sihat, kena basuh. Yang kedua, ayam saha ala nafsi ribat awil al-jabirah awil isabah kulliha. Yang kedua, kena sapu di atas diri balutan itu, sama ada jabirah atau isabah. Yang kedua, basahkan tangan kita, lembabkan dan sapu atas balutan tu. Yang ketiga, ayatayammama badala ghaslil juz'il marid, bertayamum ganti basuh anggota yang sakit, inda wusulihi ilaihi bil wudu, ketika sampai kepada anggota itu pada wudu. Baik, yang ketiga macam mana? Yang ketiga ialah kena tayamum ganti anggota yang tak kena air. Pertama, basuh anggota yang sihat. Yang kedua, sapu atas balutan. Yang ketiga, tayamum ganti tempat yang tak kena air. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, kena buat 3-3. Kerana al-maisur la yasqutu bil ma'sur, benda yang mudah untuk buat tidak gugur dengan benda yang payah. Benda ni boleh buat, maka buat. Basuh anggota yang sihat, sapu di atas balutan dengan kelembapan air, dan juga tayamum ganti tempat yang berbalut. Baik. Okey. Seterusnya, wa in lam yahtaj ila wad'i ribat, kalau tak perlu kepada letak balutan alal udwil maksur awil majruh, di atas anggota yang patah ataupun cedera, wajaba alaihi an yaghsila sahih, wajib dia basuh anggota yang sihat, wa yatayammama anil jarih, dan dia bertayamum ganti yang cedera, idza kana la yastati'u ghasla mawdi'il illah, kalau dia tidak mampu untuk basuh tempat sakit. Ada kadang-kadang sakit atau luka tu tak boleh nak balut. Contoh luka kebakaran, kena biar, guna air pun tak boleh kot kan. Maka caranya, anggota yang tak sakit tu basuh dengan air, dan kena tayamum menggantikan tempat anggota yang tak kena air tadi. Wa yajibu i'adatu tayammumi li salati kulli fardin, wajib mengulang tayamum bagi setiap sembahyang fardu, illam yuhdith, walaupun orang tu tidak berhadas. Okey, sekarang ni kita daripada subuh kita ada wuduk dan kita sapu atas balutan lah. Nak semayang zuhur kat gini, kita tak batal lagi wuduk kita, tapi tayamum kita kena tayamum semula.
Tayamum sembahyang subuh tadi menggantikan anggota yang kita tak boleh basuh kan. Sekarang ni kita nak sembahyang zuhur, wuduk tak batal, jadi kita kena ulang tayamum saja. Ulang tayamum saja. Wuduk tak payah ulang sebab wuduk kita tak batal. Dah kenapa ulang tayamum? Kerana tayamum tak kuat. Tayamum hanya boleh guna untuk satu fardu. Masuk sembahyang zuhur kayak gini, kita kena tayamum saja. Kalau wuduk sembahyang subuh ada lagi. Kalau kita ada wuduk lagi sampai waktu asar kita kena tayamum saja. Tak perlu wuduk dah. Kalau wuduk masih ada. Wa yajibu alaihi ghuslu baqil a'dha. Dan tidak wajib ke atasnya, wala yajibu alaihi, tidak wajib atasnya membasuh baki anggota lain, illa idza ahdatha, kecuali ketika kalau dia berhadas. Okey, kemudian dalil masyru'iyatil masih ala jami'. Dalilnya iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah lah. Pada Jabir bin Abdullah ni kita baca sikit. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala kharajna fi safarin, kami keluar dengan Nabi pada satu musafir, fa asaba rajulan minna hajarun, maka kena salah seorang daripada kami kena batu dia kena kepala. Fashajjahu fi ra'sihi, lalu batu itu mencederakan kepalanya. Thumma ihtalama, kemudian dia tidur dan dia bermimpi kena mandi wajib. Fasa'ala ashabah, maka pagi itu dia bangun, dia tanya kawan-kawan dia, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammumi, adakah kamu dapati boleh aku dapat rukhsah untuk tayamum? Aku boleh tayamum tak ni? Aku kena mandi wajib ni. Aku boleh ke tayamum ni? Aku sekarang ni kepala sakit ni sebab kena berdarah, kena batu, kemudian kena mandi wajib. Faqalu man yajidu laka rukhsah, kawan-kawan dia kata tak ada rukhsah ni, tak ada keringanan. Wa anta taqdiru 'alal ma, dalam keadaan kamu masih guna air, boleh guna air. Faghtasala famata, lalu lelaki tadi pun mandi, tiba-tiba mati. Sebab apa? Sebab luka tadilah. Kepala dia luka kan. Dan dalam satu riwayat, ketika itu musim sejuk. Maka dia mandi juga. Sebab tanya kawan dia kata kena mandi. Tayamum ni wuduk saja. Jadi kawan dia, sahabat Nabi kan ni, kawan dia kata kena mandi. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukhbira bidzalik, bila kami datang kembali pulang jumpa Nabi, maka diberitahu Nabi tentang kisah ini. Faqala, kata Nabi, qatalahumullah, mereka telah membunuh sahabat mereka, Allah Ta'ala marah terhadap mereka. Qatalahumullah ni makna Tuhan murka, marahlah. Kenapa mereka menghukumkan begitu? Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tak tahu? Kalau tak tahu, tanya orang lah. Ni buat ijtihad sendiri, beritahu kat kawan dia supaya suruh mandi, mati kawan dia. Fa innama shifa'ul ayyi su'al, sesungguhnya obat bagi al-ayyi, ayyi ni makna kejahilan. Obat kejahilan itu ialah bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jarihihi khirqah. Nabi kata sesungguhnya memadai dia tayamum dan dia membalut di atas lukanya dengan kain. Thumma yamsaha alaihima, kemudian disapu atas kain. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi, dan dia membasuh seluruh badannya yang lain. Ini juga satu pesanan Nabi kepada umat baginda. Kalau tak tahu, tanya. Jangan buat-buat tahu. Sampai menyebabkan kematian dah di kalangan sahabat Nabi ni, kerana mereka bertanya orang yang tak tahu. Kawan dia buat-buat tahu, dia rasa kena mandi juga. Padahal Nabi kata cukup kalau dia bertayamum saja. Kerana air itu sejuk dan kawasan dia berdarah. Kawasan pada kepala dia berdarah. Dia basuhlah anggota lain dengan macam biasa. Baik. Muddatul masih ala jabirati wal isabah. Kita tempoh dia. Laisa lil masih ala jabirati aw isabati muddatun muayyanah. Tidak ada bagi sapuan atas balutan ini tempoh tertentu. Dia bukan macam khuf. Ni tak ada tempoh lah. Bal yadhillu yamsahu alaiha, sentiasalah orang itu boleh sapu di atasnya, madamal uzru mawjudan, selama mana ada uzur, selama mana ada sakit. Fa idza zala al uzru, bila hilang keuzuran,
bi anindamala al-jurhu, dengan bahawa indamala ni makna sembuh. Sembuh ni makna bertakuk lah, bertakuknya luka. Baiknya wan jabaral kasru, dan bercantumnya patah tu dah cantum dah. Batalal mashu, wajib dia batallah sapuan, wa wajabal ghuslu, atau wajabal ghuslu, dan wajib basuh. Wajabal ghuslu, bila dah sembuh maka wajib kena basuh lah, tak boleh nak sapu lagi. Fa idza kana mutawaddian, kalau dia masih berada dalam wuduk, wa batala mashuhu, dan batal sapuannya, wa wajaba alaihi isabatul udhwil mamsuh wa ma ba'dahu min a'dha'il wuduk mashan aw ghaslan hasabal wajib. Wajib dia kenakan anggota yang disapu ataupun dan anggota selepas itu daripada anggota wuduk, sama ada sapu atau basuh, mengikut yang wajib. Baik, apa kata dia? Apabila batal, apa nak buat? Batal sapuan, maka apa yang kena buat? Dia kena basuh anggota yang berbaluk tadi dan anggota-anggota selepasnya. Faham tak? Sekarang ni dia baluk dekat tangan kiri, dia baluk pada tangan kiri, tiba-tiba sembuh, tangan kiri dia tu sembuh lah, esok 2-3 hari lepas tu sembuh. Jadi dia ambil wuduk dah tadi, dah ambil wuduk. Okey, lepas daripada semayang, lepas berwuduk, anggota dia sembuh, boleh cabut dah. Katakanlah pergi kat doktor cabut dah seming. Dia nak semayang asar, apa kena buat? Wuduk ada lagi, apa kena buat? Ni ada soalan ni, awak jangan ambil ringan ni. Faham soalan? Kita buat bahasa Arab lah soalan. Rajulun asabathu al-kasru fi yadihi al-yumna fi yadihi al-yusra falaffaha bijabiratin. Seorang lelaki patah tangan kirinya, lalu dia baluk tangan kirinya dengan jabirah. Wa dhalla yamsahu usbu'an, sentiasalah dia sapu di atas balutan tadi. Okey. Kemudian dia pun sapu dalam dia sembahyang subuh. Wa shalla subha mutawaddian wa masaha alai. Dia sembahyang subuh dalam keadaan wuduk dan disapu. Kemudian lepas tu dia pergi hospital cabut balutan dia. Wa arada an yusalliya adh-dhuhra, dan dia ingin sembahyang zuhur. Apa yang perlu dia buat? Wuduk dia ada lagi, apa dia perlu buat? Fikir dulu, jangan jawab cepat-cepat, fikir dulu. Apa dia? Wuduk kamilan mujaddidan. Wuduk baru semula, atau wuduk kamilan mujaddid takut tukar wuduk sunat. Wudu'an kamilan makna ambil wuduk baru semula. Yang kedua ialah ghaslu maudi al-jabirah faqat. Yang ketiga ialah ghaslu jabirah wa ma ba'daha. Yang keempat apa dia? Bilang keempat apa dia? Yang keempat apa dia? Bilang keempat apa dia? La ahada fawq, itu. Tiada satu di atas. Tak apalah. Lepas ni tak ada. Kita nak ambil contoh 3 ni. Okay. A, B dan juga C. Apa nak buat? Orang itu patah tangan, dia baluk pada tangan kiri. Kemudian dia pun macam itulah, dia ambil uduk semua semayang. Lepas semayang, dia pergi buang balutan tadi. Nak semayang zuhur pula, apa yang perlu dibuat? Pertama, adakah perlu beruduk baru semula? Yang kedua, dia kena basuh saja kawasan yang berbaluk tadi.
yang keseterusnya ialah ni kena tulis ni ghuslun wa tayammum. Basuh dan tayamum. Contohlah okey. Yang seterusnya ialah dia basuh kawasan berbaluk dan anggota selepasnya. Yang keempat ialah dia basuh anggota semuanya dan dia tayamum. Jawapannya A, B, C, D. C, betul. Tengok dia kata sini wajib untuk membasuhkan anggota yang disapu. Dulu disapu. Wama ba'dahu, dan selepasnya min a'dha'il wudu, daripada anggota wudu. Mashan aw ghuslan, sama ada sapu-sapu, kalau basuh-basuh. Kalau kepala sapu kan. Kalau basuhlah. Mengikut yang wajib. Jadi kenapa? Kerana bila hilang sebab untuk sapu, maka anggota yang mana sebelum ni disapu tidak sah sapuan. Bila tak sah sapuan, maka basuhan tadi kena basuh macam biasa pada anggota yang disapu. Bila anggota yang disapu tersebut dibasuh, dengan sendirinya anggota selepas tu tak sah, kena basuh semula. Dia kena basuh semula. Sebab itu tak cukup dengan basuh kawasan baluk je. Kerana untuk sah basuhan selepas itu, anggota sebelum tu mesti basuh sempurna dah. Kita tak boleh basuh kaki selama mana kita belum basuh tangan. Wuduk. Sebab dia nak raih tertib. Kita tak boleh sapu kepala selagi mana tangan kita belum sempurna. Jadi kerana belum sempurna basuhan pada tangan, maka dia basuh tangan, barulah jadi sempurna. Dan basuhan lepas pada tu kena basuh balik. Mana? Sapu kepala, basuh kaki. Nampak? Basuhan-basuhan lepas pada tu dia kena basuh balik. Hukmu jabair, hukum balutan ni wahidun, satu saja. Sawa'un kanat at-taharatu min hadatsin asghar, sama ada taharah daripada hadas kecil atau hadatsin akbar, atau hadas besar. Illa annahu fil hadatsil akbar, kecuali pada hadas besar, idza batala al-mashu, kalau batal sapuan, wajaba ghuslu mawdi'in isabah wil jabirati faqat, wala yajibu ghuslu siwaha minal badan. Kecuali basuh hadas besar, wajib basuh tempat balutan sahaja dan tidak wajib basuh anggota lain. Baik. Tadi wuduk kan? Ini kalau mandi wajib. Kalau mandi wajib, dia mandi wajib. Lepas mandi wajib, dia pergi kat doktor, dia cabut balutan di tangan dia. Kayak gini nak semayang, dia kena buat macam mana? Dia hanya basuh kawasan yang sapu tak dia. Dah anggota lain tak perlu basuh dah. Sebab apa? Sebab wuduk mandi tidak ada tertib. Mandi tak ada tertib. Jadi anggota lain dah sah dah. Dia hanya perlu basuh pada kawasan yang telah terbalut, yang dia cabut balutan tu, basuh situ je. Sempurnalah wuduk dia. Faham tak ni apa orang ni? Pening je, keruk je. Wa yajibu ala ma wudi'i al-jabirati al-qada'u fil mawdi'i taliyah. Wajib pada tempat yang balutan tadi, wajib qada ketika keadaan berikut. Baik. Sekarang ni orang tu semayang dah dengan balutan tadi. Semayang yang telah semayang tu kena qada ke tak? Dalam situasi 3 ni kena qada. Apa dia? Idza wada'aha ala ghairi tuhrin wa ta'adzara naz'uha. Kalau dia pakai balutan dalam keadaan tidak suci. Kalau dia balut dalam keadaan dia tak berwuduk, tak bersuci, maka balutan itu lepas habis sehat, dia kena qada balik semayang. Jaga berat sikit ni. Dalam kaum muktamad mazhab kita Syafi'i, kalau kita balut tu dalam keadaan kita tidak berwuduk, kita ada hadas, semayang kita yang kita semayang tu kena qada balik bila kita sihat. Yang kedua, au kanat fi a'dha'i tayammum. Balutan itu berada pada anggota tayamum. Ada pada muka ke, pada tangan ke, maka kita buat macam biasa, sapu semua, batu tayamum. Tetapi kita kena qada balik setelah daripada sihat sakit. Yang ketiga, idza akhadhat min as-sahih akthara min qadri al-istimsak. Kalau dia ambil daripada anggota yang sihat lebih daripada kadar memegangkan balutan. Istimsak ni pegang.
Maknanya balutan tu mesti jangan lebih daripada apa yang perlu. Kalau kita perlu kepada balutan besarnya 3 jari atau lebarnya 3 jari untuk pegang balutan tersebut, maka sekadar itu je lah. Kalau kita buat lebih, kita buat 5 jari contoh balutan, maka kalau kita semayang ketika itu, lepas habis sehat nanti kena qada balik. Jadi syaratnya mesti balutan itu tidak lebih daripada kadar yang diperlukan untuk pegang balutan sahaja. Kalau ambil lebih daripada pegang balutan, maka kena qada balik semayang apabila sihat. Kemudian mandi wa ahkamuhu, al-ghuslu wa ahkamuhu.